Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama cikgu dalam RBT tingkatan 1, bab 5, aplikasi teknologi. Baik, hari ini cikgu akan masuk kepada 5.2 iaitu reka bentuk fashion. Okey, 5.1 kita dah selesai minggu lepas, reka bentuk vertigasi. Minggu ni kita akan masuk kepada topik yang baru iaitu 5.2 reka bentuk fashion. Untuk hari ini, cikgu akan sentuh 5.2.1 definisi reka bentuk fashion, 5.2.2 jenis reka bentuk fashion. Okey, untuk hari ini dua ni saja, di mana pada akhir pembelajaran pada hari ini, cikgu harap murid-murid dapat mentakrifkan reka bentuk fashion, dan yang kedua, murid dapat menyenaraikan jenis reka bentuk fashion. Okey. Okey, dalam paparan cikgu ni, murid-murid boleh tengok ini adalah contoh cikgu ambil daripada Google, fashion tahun 1940-an hingga 1950-an. Okey, ni pada zaman Perang Dunia Pertama. Kebanyakan fashion pada masa ni kalau murid tengok warna dia menggunakan warna-warna pudar, warna-warna yang ala-ala ketenteraan. Okey, ini contoh fashion di era tahun 1960-an dan 1970-an. Pada zaman ni dah mula fashion pakai legging, jumpsuit, corak-corak pakaian kebanyakannya floral, kotak-kotak. Okay, ini musim-musim zaman disco, zaman Elvis. Okay, yang perempuan suka pakai headband, pakaian the style hippie. Okay. Okey, kemudian di era 80-an. Ini era 80-an dah mula berpakaian daripada jenis jeans. Tapi jenis jeans yang pinggang tinggi. Okey, kemudian color dah terang-terang. Zaman 1990-an ni dah mulalah. Okey, kita terus kepada itu fashion pada mengikut era, mengikut zaman. Okey. Ini yang cikgu nak masuk pada hari ini. Maksudnya apa kaitan dengan gambar cikgu tunjukkan tadi dengan topik yang cikgu akan sentuh pada hari ini. Okey. Okey, untuk permulaan pertama sekali cikgu nak murid-murid tahu definisi reka bentuk fashion. Kemudian murid-murid dapat kaitkan dengan yang tadi cikgu sebut tadi. Okey, peredaran fashion mengikut zaman tadi. Okey. Okey, definisi reka bentuk dulu. Kita pergi definisi reka bentuk. Okey, reka bentuk ialah merupakan proses menterjemah idea dan kreativiti bagi menghasilkan sesuatu produk. Cikgu ulang. Reka bentuk merupakan proses menterjemah idea dan kreativiti bagi menghasilkan sesuatu produk. Itu reka bentuk. Okey. Untuk fashion pula, fashion ni sendiri membawa maksud merujuk kepada gaya atau style serta tingkah laku yang diterima dan menjadi popular pada satu-satu masa. Yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, maknanya gaya tu, style tu diterima pada masa tu dan menjadi ikutan. Itu kita panggil fashion. Okey? Okey, fashion merujuk kepada apa-apa sahaja yang berkaitan dengan perkembangan trend semasa dan terdahulu dalam bidang reka bentuk pakaian, aksesori dan juga kelengkapan rumah tangga. Okey? Dia juga mencerminkan budaya dan simbolik kepada inovasi dalam sesuatu masyarakat. Okey, kita teruskan. Tadi dah definisi reka bentuk. Ada juga cikgu sebut definisi fashion. Okey, sekarang kita tengok definisi reka bentuk fashion. Gabungan tadi, gabungan kepada reka bentuk dan juga fashion. Okey, definisi reka bentuk fashion ialah merupakan satu proses atau bidang seni yang mengaplikasikan idea pada sesuatu reka bentuk ataupun rekaan pakaian atau aksesori. Okey? Reka bentuk fashion ni dia menekankan aplikasi daripada konsep fashion tu, elemen, prinsip reka bentuk fashion tersebut dan juga estetika ataupun keindahan semula jadi dalam sesuatu rekaan. Okey. 5.2.1, masih lagi dalam 5.2.1,
dalam definisi reka bentuk fashion tadi, cikgu nak murid-murid tahu bidang kerjaya. Bidang kerjaya yang murid-murid boleh ceburi dalam bidang reka bentuk fashion. Okey, yang pertama, murid boleh tengok kat depan kat paparan cikgu ni. Yang pertama ialah pereka fashion. Di mana pereka fashion ni merupakan individu yang terlibat dalam proses mereka bentuk fashion, pakaian dan aksesori tersebut. Okey, maksudnya dia pereka fashion ni dia berperanan untuk menghasilkan lakaran ataupun ilustrasi reka bentuk fashion yang baru. Okey, tak kisahlah sama ada secara manual ataupun dengan bantuan program komputer. Okey, ini contohlah yang kat depan ni dalam paparan cikgu ni. Ini adalah Bernard Chandran. Okey, Bernard Chandran ni kalau murid-murid tahu, ini kita panggil juga dia sebagai Malaysian King of Fashion. Okey, banyak ni rekaan-rekaan dia yang diguna pakai oleh artis dalam negara dan antarabangsa. Contoh Lady Gaga, Rihanna, itu semua artis antarabangsa yang pernah menggayakan fashion daripada Bernard Chandran. Okey, ni pula ni Datuk Jimmy Choo. Ni pun sama kasut-kasut rekaan Datuk Jimmy Choo ni dah sampai ke ini dah bertaraf antarabangsa. Ni pereka-pereka yang dah bertaraf antarabangsa. Okey, pereka Malaysia yang dah bertaraf antarabangsa. Kasut-kasut Datuk Jimmy Choo ni pun ada dalam banyak filem Hollywood. Okey. Contoh dalam filem Devil Wears Prada, okey, banyak Kita contoh sajalah, okey, contoh. Okey, kemudian kerjaya yang kedua. Okey, murid-murid mungkin tak biasa dengan kerjaya ni. Ini satu lagi kerjaya dalam bidang reka bentuk fashion iaitu peramal fashion. Okay, peramal fashion ni merupakan individu yang terlibat dalam membuat ramalan trend fashion yang akan popular. Dia meramal. Okay, biasanya tugas peramal fashion ni, dia buat analisis daripada trend fashion yang dulu-dulu yang cikgu tunjukkan tadi, sampai sekarang dia akan buat analisis. Selepas ni, jenis fabric apa yang akan jadi trend. Warna apa, tema apa. Okay, ini contohlah Alexander Kilkevich ni, contoh salah seorang peramal fashion yang terkenal. Okey. Kemudian tenaga pengajar fashion. Okey, yang ketiga adalah tenaga pengajar fashion. Ini adalah salah satu bidang kerjaya dalam bidang reka bentuk fashion. Okey, dia merupakan individu yang mengajar secara langsung kemahiran menjahit serta ilmu yang berkaitan dengan jahitan kepada pelajar. Pengetahuan dia mengenai fashion tapi dia luahkan tu dalam bentuk dia mengajar. Dia bukan mencipta, dia bukan menjahit, dia bukan mereka fashion untuk dipakai, tapi dia memberikan ilmu dia kepada di sekolah-sekolah, di kolej-kolej ataupun di universiti. Okey, tugas utama dia adalah untuk menyampaikan ilmu dan kemahiran berkaitan dengan fashion. Okey, yang keempat, murid boleh masuk dalam bidang perunding image. Perunding image ni merupakan individu yang terlibat dalam memberi khidmat nasihat dan perundingan kepada pelanggan. Ini pelanggan yang biasanya bekerja berhadapan dengan orang ramai, bekerja di contoh dalam bidang pelakon, penyanyi, itu semua biasanya mereka menggunakan perunding image. Okay, biasanya bekerja di stesen televisyen. Okay, watak pelakon, dia ada style, dia perlu ada satu identiti. Dia perlukan perunding image untuk meningkatkan image dengan personality dia. Okay. Okay, tutup semula. Ini ada antara contoh lah ni. Ni Amy Idura ni, dia adalah salah seorang perunding image di Malaysia. Okay, seterusnya kita masuk kepada jenis reka bentuk fashion. 5.2.2 jenis reka bentuk fashion. Okey, kepelbagaian reka bentuk fashion ni dia tak terhad. Dia tak terhad kepada reka bentuk pakaian dan aksesori yang dipakai oleh manusia saja. Dia macam-macam. Haiwan peliharaan pun sama. Ada juga fashion, ada juga aksesori dia sendiri. Ada kedai yang memang menjual pakaian haiwan, pakaian kucing, pakaian hamster. Itu ada. Okey, sebab fashion tu banyak, fashion tu luas. Okey? Okey, kelengkapan rumah. Kelengkapan rumah tangga. Contoh cadar kat rumah, cadar, langsir, sarung cushion, sarung kerusi tu semua pun sama. Dia ada zaman dia, dia ada fashion dia.
Okay, pada masa ni trend langsir macam ni. Lagi 2-3 tahun berubah. Kalau awak pakai yang lama tu macam seolah awak ketinggalan macam tu. Okay, benda ni pun dalam rumah sendiri pun ada fashion. Okay, tapi untuk tingkatan 2, fashion kita fokus kepada pakaian dan aksesori. Cikgu ulang Untuk RBT tingkatan 2, kita fokus kepada fashion, pakaian dan juga fashion aksesori. 2 saja. Okay, 2. Okay. Kita terus kepada fashion pakaian. Okay, apa itu pakaian? Pakaian ni ditarifkan sebagai penutup kepada badan dan anggota badan. Okay, contohnya seluar, baju tee, blouse, kemeja. Ini semua pakaian baju kurung, tudung. Ini semua adalah kategori pakaian. Awak pakai untuk tutup badan, untuk tutup anggota badan. Okey, ini adalah pakaian. Apa itu aksesori? Okey, aksesori ialah benda yang dipakai, sesuatu yang dipakai oleh individu sebagai perhiasan atau tambahan kepada hiasan. Okey, contohnya macam topi. Awak pakai topi sebagai perhiasan supaya awak nampak lebih cantik. Awak nak tutup rambut. Okey. Kemudian tali pinggang, sarung tangan, beg, kasut, jam. Ini semua adalah fashion dalam kategori aksesori. Okey, awak pakai. Maksudnya ada orang dia dah khaskan. Contoh jam ni untuk pergi tengok wayang. Jam ni dia pakai untuk pergi bekerja. Dia dah ada set dia dah ada fashion dia sendiri Dia dah ada dia punya idea untuk dia berfashion. Okey? Okey. Itu jenis-jenis fashion. Baik, dah selesai tadi 5.2.1 definisi reka bentuk fashion dan 5.2.2 jenis reka bentuk fashion. Tadi cikgu bagi tahu cikgu nak masuk 2 topik tapi cikgu rasa cikgu sambung terus. Lagi sikit je cikgu sambung. 5.2.3 iaitu teknik cantuman dan penggunaan alatan dalam proses penyediaan reka bentuk fashion. Okey, pemilihan teknik cantuman. Teknik cantuman ni awak nak pilih, murid-murid nak pilih perlu sesuaikan dengan jenis reka bentuk fashion serta bahan yang nak digunakan. Okey, kena tengok reka bentuk fashion jenis apa dan bahan jenis apa yang nak digunakan. Okey, tapi sebelum kita tahu apa teknik cantuman yang kita nak pilih, kita kena tahu dulu apa itu teknik cantuman. Okey, teknik cantuman ialah proses mencantum, menyambung atau menyatukan kepingan fabrik atau bahan lain bagi menghasilkan produk reka bentuk fashion. Okey, cantuman ni adalah proses mencantum ataupun menyambung ataupun menyatukan kepingan fabrik ataupun bahan yang awak guna untuk menghasilkan produk. Okey? Okey. Jenis-jenis ataupun teknik cantuman. Okey, yang pertama ialah kaedah jahitan. Okey, jahitan ni awak boleh buat, murid-murid boleh gunakan kaedah jahitan sama ada menggunakan jahitan tangan, okey, ataupun boleh juga menggunakan jahitan mesin. Okey, kaedah jahitan ni biasanya dia lebih praktikal sebab cantuman dia lebih kukuh, sekata dan kemas. Okey, penggunaan kaedah ni maksudnya dia berbeza kalau murid-murid gunakan pengukur ataupun stapler ataupun selotip. Bandinglah cantuman yang menggunakan stapler dengan cantuman yang dengan menggunakan kaedah jahitan. Kaedah jahitan ni lebih praktikal, lebih tahan lama. Okey, kalau stapler ataupun selotip tu, printer cellophane tu, dia lebih sesuai untuk buat cantuman mock-up untuk fashion tu. Okey. Okey, yang kedua ialah kaedah sulaman. Kaedah sulaman ni kita guna untuk tujuan hiasan. Biasanya sulaman ni kita buat untuk kita buat hiasan pada fashion tu. Nak bagi dia lebih cantik, nak bagi dia nampak lebih indah dan ada nilai estetika. Okey, contohnya sulaman manik. Ini adalah contoh sulaman manik pada lengan baju. Maksudnya dia nak cantikkan baju. Kain baju tu plain, kosong. Dia nak nampak lebih cantik. Baju tu dia tambah dengan manik. Dia sulam manik. Okey, yang kedua sulaman applique. Okey, kalau cikgu betul sebutlah applique. Sulaman ni. Ini jenis sulaman applique. Yang ketiga sulaman benang.
Ini agak rumit, agak teliti, tapi kalau yang mahir, yang minat, hasil dia sangat cantik. Okey, dan yang keempat, boleh juga menggunakan sulaman ribbon. Sulaman ribbon ni, ini salah satu juga topik pendidikan seni. Pendidikan seni, murid-murid belajar juga dalam pendidikan seni, teknik sulaman ribbon. Okey. Okey, kaedah cantuman yang ketiga ialah kaedah tampalan. Okey, kaedah tampalan ni kita gunakan untuk menampal contoh bahan daripada manik, okey, ribbon, dokoh. Dokoh ni kita tampal ni biasanya kita tampal, kita iron kan dia ada gam kat belakang tu. Okey, ataupun mutiara, butang dan juga hiasan lain pada reka bentuk fashion. Okey, contoh kita dah ada kasut, kita dah ada ataupun beg, kita nak jadikan dia lebih cantik, kita boleh tampal. Okey. Okey, proses tampalan ni biasanya kita menggunakan gam yang sesuai dengan fabric yang kita guna. Okey, contohnya kita guna super glue, kita guna gam gam fabric, gam panas, hot glue gun ataupun cecair lilin ataupun gam serbaguna. Okey, ini contohlah contoh jenis-jenis tampalan. Ni dia tampal butang pada kasut. Dia tak menggunakan kaedah jahitan, dia menggunakan tampalan saja, dia menggunakan gam yang khas Okey. Ini contoh tampalan manik pada tudung bawal supaya tudung tu nampak lebih cantik. Ini pula ni contoh dokoh. Okey, dokoh ni ada yang daripada besi betul, tapi ada juga dokoh yang hanya murid-murid perlu tampal saja, perlu iron saja. Okey. Okey, dia nampak macam material tu besi, perak, tapi sebenarnya tak, kita tampal saja. Okey. Yang keempat adalah kaedah-kaedah lain. Yang ni kaedah lain ni kaedah yang tadilah cikgu sebut tadi. Contoh dia macam gunakan stapler, gunakan pita selofan. Ini semua adalah satu kaedah cantuman tapi lebih kepada bersifat sementara. Okey, dia lebih sesuai untuk menghasilkan mockup. Cikgu cakap tadi, dia sesuai untuk menghasilkan mockup. Okey. Selain daripada cikgu sebut ni, boleh juga menggunakan kaedah benang ataupun kita membuat fashion menggunakan benang ataupun tali. Contoh murid-murid nak buat fashion untuk aksesori rantai dan gelang. Kita gunakan tali. Okey, yang sesuai lah, yang khas lah. Okey, untuk yang sesuai dengan fashion yang kita nak guna. Okey. Okey. Itu adalah kaedah-kaedah cantuman. Okey, yang kedua kita tengok alatan. Okey, alatan untuk buat fashion. Okey, alatan yang digunakan untuk buat reka bentuk fashion. Yang pertama, cikgu pergi secara umum saja. Okey, yang pertama ialah pembaris. Okey, alatan mengukur untuk mengukur. Kita menggunakan pembaris ataupun kita boleh gunakan pita pengukur. Nak buat garisan lurus, nak buat garisan nak tahu ukuran baju, ukuran saiz baju yang awak nak buat, ukuran saiz beg. Contohlah ni contoh kita perlukan pembaris ataupun pita pengukur. Okey, yang kedua, alat untuk mendraft. Okey, alat untuk mendraft. Sama juga pembaris tapi bukan pembaris lurus, pembaris biasa tadi. Kita gunakan pembaris melengkung ataupun pembaris sesiku L. Contoh pembaris melengkung ni dia sesuai untuk buat bentuk, kalau nak buat bentuk melengkung. Okey, awak nak buat pola, nak draft pola, nak ubah suai pola. Ni kena guna pembaris melengkung ataupun pembaris sesiku L ni supaya dapat satu garis bersudut tepat yang lurus. Okey, mengikut irah kain Okey. Kemudian yang ketiga, alatan memotong. Okey, tadi alatan mengukur, pembaris dengan pita pengukur, kemudian alatan mendraft, pembaris melengkung dengan pembaris sesiku L. Ini ialah alatan memotong. Murid-murid biasa tengok benda ni kat rumah, memang tahu kat rumah benda ni ada. Tapi murid-murid kadang-kadang tak tahu apa kegunaan dia sebab jarang guna kan. Gunting ni biasalah guna. Gunting ada dua jenis. Ada gunting kertas, ada gunting fabrik. Gunting kertas untuk potong kertas lah macam biasa. Gunting fabrik ni dia memang khas untuk gunting kain saja, fabrik saja. Tak boleh campur-campur. Gunting kain untuk kain saja. Kalau murid guna untuk gunting kertas, nanti lama-lama dia akan tumpul. Bila gunting kain dah tak jadi, dah tak rasa tajam lagi Okey, kalau tak percaya, cuba ambil gunting kertas biasa tu, potong kain. Jadi tak macam pekerja kat kedai kain tu potong kain dia. Tengok kat kedai kat Nagoya, dekat Kamda tu, dia potong kain pakai macam mana.
Okay, dia potong sikit je, dia tolak je gunting dia. Sebab dia jaga gunting fabrik dia, dia tak campur-campur guna. Okay, yang ketiga, snipper. Snipper ni diguna untuk menggunting benang ataupun dia nak guna untuk potong lubang butang. Okay, lubang butang, dia dah jahit guna mesin jahit tu. Okay, dia kena lubangkan, dia kena potong kat tengah tu supaya butang boleh masuk lah. Dia guna snipper ni sebab dia hujung ni tajam. Dia boleh capai ruang yang kecil. Okay, ruang yang sempit. Okay, yang keempat, penetas. Ini untuk buka balik jahitan yang salah ataupun sama juga boleh guna untuk tebuk lubang butang. Okay, itu yang ketiga, alatan memotong. Okay, yang keempat, alatan untuk menanda. Okay, kita ada pensel tukang jahit, kita ada roda surir dan kertas karbon, kita ada kapur penanda dan jarum peniti. Yang ni murid boleh tengok sendiri dia punya kegunaan. Okay, pensel ni biasa untuk menanda, untuk menulis, buat garisan pada kain, pada fabrik. Okay, kalau roda surir ni nak pindahkan garisan tu, dia nak pindahkan garisan pada fabrik tu. Ikut pola yang dah buat lah. Kita dah ada pola, kita nak pindahkan je pada fabrik. Okay, kita gunakan roda surir. Okay, ini ataupun kita boleh juga guna kapur penanda. Ataupun cara lain kita gunakan jarum peniti. Sebelum nak mula jahit, kita nak tetapkan kain tu. Kita nak pastikan kain tu tak lari, tak bergerak daripada yang kita dah tanda tadi. Kita boleh gunakan jarum peniti. Okey, yang kelima. Yang kelima, alatan menjahit. Okey, sama ada menjahit tangan ataupun menjahit mesin. Okey, yang pertama ialah jidal. Yang ni jarang-jarang dengar kan, jarang-jarang ada. Okey, yang biasa menjahit, dia ada jidal kat rumah. Okey, kalau tidak, kalau setakat jahit biasa tu mungkin mak tak belilah, cikgu pun tak beli kalau cikgu pun tak ada kat rumah. Kat sekolah adalah untuk kegunaan semasa amali. Okey. Jidal ni dia sarung dekat jari tengah sebab dia nak elakkan daripada jari dia tercucuk jarum. Okay, bila setiap kali kita jahit tu, kalau kita tak gunakan jidal ni, lama-lama jari kita tu, yang jari tengah kita ni dia akan lubang-lubang kecil-kecil. Okay, sikit-sikit dia jadi kasar. Kita gunakan jidal ni supaya tak tercucuk jarum. Okay, yang kedua, jarum jahit tangan. Okay, jarum jahit tangan dengan jarum jahit mesin tak sama. Dan jarum ni banyak saiz lah untuk bahagian-bahagian tertentu. Okay, mesin jahit ada banyak jenis. Ni contoh mesin jahit tangan. Mesin jahit biasa kita guna. Mesin jahit tangan pula, mesin jahit biasa. Yang kedua ni, yang sebelah ni adalah mesin jahit sulaman. Mesin jahit sulaman ni kita dah setting awal. Nanti mesin tu bergerak sendiri ikut yang kita dah draft lah. Okay. Itu untuk alatan menjahit. Dan yang terakhir sekali kita pergi kepada ni cikgu ulang alatan menjahit, jidal, jarum jahit tangan dan mesin jahit. Okey, yang terakhir alatan-alatan lain semasa kita membuat reka bentuk fashion. Antara alatan-alatan lain yang kita gunakan adalah tweezer. Ini tweezer. Tweezer ni digunakan untuk memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Okey, yang tak boleh, yang jari dia besar, jarinya susah nak nampak, nak masuk betul ke dalam lubang tu, boleh guna tweezer. Okey, ataupun nak pegang batu manik, nak pegang manik, bila kita nak tampal manik-manik tu, batu manik-manik kilat-kilat tu kecil kan, boleh gunakan tweezer. Okey, kemudian hot glue gun, pistol perekat panas. Ini digunakan untuk mencairkan glue stick ni untuk mencairkan semasa kita nak glue. Okey, awak ada glue ni, batang glue ni, glue panas ni, tapi tak ada pistol perekat panas, tak boleh guna. Dia mesti guna dua ni. Okey, yang ketiga, pengokot ataupun biasa kita sebut stapler. Ini pun sama untuk mencantum kepingan-kepingan kertas. Ini perlulah, maksudnya kadang-kadang kita perlu. Jadi ini adalah alatan-alatan sampingan lah yang digunakan untuk buat reka bentuk fashion. Okey, kemudian yang keempat, pita selofan. Okey, digunakan untuk mencantum cantuman bahan yang bersifat sementara lah, bukan kekal sementara. Okey, ini adalah contoh alatan-alatan dalam mereka bentuk fashion. Okey. Jadi dah banyak cikgu pergi hari ni. Sebelum cikgu tamatkan untuk yang hari ini,
Untuk yang kelas akan datang, cikgu akan terangkan mengenai lakaran, lakaran reka bentuk fashion, kemudian contoh-contoh reka bentuk fashion yang kita akan buat. Kita akan analisis semua elemen-elemen dalam reka bentuk fashion, prinsip-prinsip dan sebagainya. Dan cikgu akan terangkan mengenai projek reka bentuk fashion untuk tingkatan satu untuk tingkatan satu. Oh, tadi cikgu sebut tingkatan dua tingkatan satu. Okey, untuk tingkatan satu. Okey. Okey. Cikgu berhenti sampai sini untuk hari ini. Kita akan sambung semula sambungan untuk topik reka bentuk fashion pada hari yang lain. Okey. Okey, terima kasih kelas. Bye.